Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 2 Jun 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita dimulakan dengan laporan pengoperasian Pusat Sehenti COVID-19 bahagian Kuching yang telah menjalankan sebanyak 29,445 ujian saringan sejak 3 Mei lepas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas memberitahu ia menunjukkan bahawa pembukaan pusat tersebut sangat berguna dan memudahkan orang awam untuk mendapatkan ujian saringan. The main displays are very useful. I noticed with this operation center we can really give a very seamless place for public who need to go to the screening to get the screening, and they were given the screening. Here I think you know that it is where we place all the relevant agencies, and there is to be pejabat kesihatan bahagian, polis, rela, tentera, the divisional disaster management committee, we have the contact tracing team, unit keselamatan negeri, dan jabatan kebajikan masyarakat. Some all are placed here, and over here the whole operation was coordinated. Kita also doing contact tracing from here. Jadi kalau ada yang perlu di quarantine di rumah, our state government has agreed that they also be provided with food. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan lawatan ke pusat tersebut pada Rabu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memberitahu semua bahagian di Sarawak telah dimaklumkan untuk mengambil dan mengikuti inisiatif sedemikian. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas merayu kepada semua rakyat untuk kekal berada di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. So now Sarawak is under MCO. The reason is we want Sarawak, as you know, the situation is not that good. The number is still high. This why we want everybody to stay at home. So I appeal to everyone. This one not to trouble you, but to save life. So please comply with SOP and stay at home as much as possible. Because if we can avoid gathering, avoid unnecessary meeting and so on, then I'm sure that is how the chain can be cut. Menurut Komandan yang bertugas Dr. Cheong Yau Liang, jadual pengoperasian pusat sehenti tersebut ditetapkan dengan mengambil kira masa untuk petugas-petugas barisan hadapan berehat secukupnya di samping mempersiapkan diri bagi meneruskan perjuangan pada hari berikutnya. Untuk masa operasi, asalkan sentuh masa operasi ini sangat penting. Untuk weekdays ialah pukul 9 sampai pukul 5, dan untuk weekend dan public holiday macam hari ini ialah pukul 9 sampai pukul 12. Okey, pukul 12 we will stop the last car and then we will finish it. Yang tidak sempat masuk kena datang hari keesokan. Ini disebabkan kalau tidak bagi petugas saya frontliner rehat, saya tidak rasa dia dapat tahan terlalu lama. So we always must give time for them to rest and prepare untuk teruskan perjuangan ini. Perjalanan ini masih jauh lagi, so semua rakyat mesti faham. Okey. Tambah Dr. Cheong lagi, pihaknya kini sedang mengusahakan laluan tambahan bagi mempercepatkan proses ujian saringan di situ. Seterusnya mengenai sekatan jalan raya SJR yang sememangnya dilakukan bukan untuk menyusahkan rakyat, namun ia bertujuan mengawal pergerakan orang ramai dalam usaha memberhentikan penularan jangkitan COVID-19. Oleh yang demikian, Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin menyeru orang ramai untuk akur dengan segala arahan yang telah ditetapkan sepanjang PKP berkuat kuasa, terutama melibatkan pelaksanaan SJR. Katanya lagi, JPBB Miri akan sentiasa membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa dalam memastikan anggota barisan hadapan yang bertugas di lapangan dapat bekerja dengan selesa. Memang ini hari pertama, memang ada yang kita perlu menambahbaikan. Jadi hari ini saya nak melihat keadaan iaitu anggota-anggota tempat yang mereka kerja ini, supaya
ada tempat itu selesa lah. Misalnya ada kemah yang cukup, ada minuman, makanan, dan juga ada pasang kipas angin. Jadi kita mau untuk kami ini kita memantau, kita juga ingin melihat keadaan dan kebajikan juga para anggota yang bertugas di sinilah. Katanya selepas mengadakan tinjauan ke 5 lokasi SJR di sekitar Bandaraya Miri pada Selasa. Sungguh pun begitu, jelas beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak, penghargaan dan terima kasih juga diberikan kepada penduduk Miri yang prihatin memberi sumbangan makanan dan minuman kepada para petugas. Di sini saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada orang ramai. Jadi apabila saya tiba di sini, ada orang ramai di depan sini, dia tadi itu dia kata hari ini hari sangat panas, dia bagi minuman, bagi mineral water, bagi kotak apa itu teh bunga dan sebagainya. Tadi dia di satu lokasi tadi di Tanjung ya, ada orang juga bawa itu satu plastik pack besar itu ais, kata panas dia bagi sana minuman juga. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Ini nampak, kita boleh nampak keprihatinan warga Bandaraya Miri dan mereka memanglah ingin bekerjasama. Dari Miri kita ke laporan SJR di Muara Tuang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adunya Datuk Idris Buang juga tidak ketinggalan meninjau beberapa lokasi SJR di kawasan tersebut pada Selasa. Antara lokasi yang ditinjau ialah Jalan Expressway Kota Semarahan berhampiran Jambatan Kuab dan Jalan Datuk Muhammad Musa berhampiran Kem Muara Tuang. Selain itu, beliau turut meninjau ke pos kawalan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Sindang Baru dan Kampung Tanjung Bundong. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan melakukan kerja-kerja pembungkusan bantuan makanan di Dewan Suara Semarahan bersama Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang dan para petugas untuk diagihkan kepada penduduk Kampung Tanjung Bundong yang dikenakan PKPD. Manakala di Sarike, pihak PDRM dan Rela yang bertugas menjalankan SJR di daerah itu turut mendapat sumbangan makanan dan minuman dari Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si pada Selasa. Penyerahan sumbangan disempurnakan Wakil Datuk Seri Huang, Kapitan Ling Dian Yong. Berikut merupakan senarai 8 lokasi SJR di sekitar Sarike yang mendapat sumbangan. Berikut pula mengenai sumbangan bantuan makanan kepada 20 keluarga di Kampung Lidah Tanah Kucing yang dikuarantin. Bantuan ihsan sumbangan Adun Batu Kitang Lokar Ciang itu telah diserahkan menerusi pengerusi Persatuan Pergerakan Kemajuan Kota Padawan Albert Lee Johi dan pengerusi SUPP Cawangan Kecil Batu Enam Abdul Ghani Said. Berita seterusnya, mangsa kebakaran di Kampung Lintang dan Kampung Matading Kecil di Balingian baru-baru ini menerima sumbangan hasil kutipan derma PBB Balingian. Ia diserahkan sendiri oleh Adunya Abdul Yaakob Arbi dalam satu majlis ringkas yang diadakan pada Selasa. Senarai penerima adalah seperti berikut. Sementara itu, Abdul Yaakob sempat meninjau persiapan di Pusat Penerimaan Vaksin PPV di Klinik Kesihatan Balingian yang telah disediakan secara bergotong royong oleh CITF Mukah. PPV Klinik Kesihatan Balingian akan mula beroperasi pada 4 Jun 2021, Jumaat ini untuk 100 orang penerima di sekitar Balingian. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua anak Sarawak yang menyambutnya. Kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Salam UKAS.